Hello, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam channel saya. Hari ini kita akan bincangkan 5.2. Tapi sebelum kita mula, jom kita revise latihan pada subtopik 5.1. Okey, saya pilih soalan pertama. Figure 5.2 shows a displacement against time for a wave. Ini adalah graf displacement against time. So, berdasarkan graf ini, soalan tanya, what is meant by amplitude? Apakah maksud amplitude? So, dari segi definisi, amplitude bermaksud maximum displacement. Okay, maximum displacement, sesaran maksimum from equilibrium position, daripada kedudukan equilibrium, daripada kawasan kosong. So kita tengok pada graf tersebut, pada manakah atau bahagian manakah maksimum displacement tu. So dekat sini ya. So ini adalah bacaan amplitude untuk graf 5.2 ni. So kalau soalan minta nilai, kita akan ambil nilai sebagai nilai amplitude-nya sebagai 3 dan unitnya adalah dalam sentimeter. Seterusnya soalan B, determine the period of oscillation T. So untuk cari nilai period, kita tahu dulu period tu adalah it is the time taken for one complete oscillation. Ia adalah masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap. So macam mana satu ayunan lengkap tu? Macam mana bentuk wave-nya? So bermula daripada kosong, naik ke puncak, turun semula ke lembangan dan berakhir di 0.4. So this is the time taken for one complete oscillation, which is known as the period. So kita ambil bacaan period sebagai 0.4. So T sama dengan 0.4. Macam mana nak tahu unit? Kita tengok pada paksi apakah unitnya. Pasti X, unit dia second. So period adalah 0.4 second. Seterusnya, calculate the frequency. So untuk cari frekuensi senang saja. Frekuensi sama dengan 1 over period. So kita ambil nilai 1 bahagi dengan period yang kita dah dapat 0.4, maka nilai frekuensi untuk ayunan pada gambar rajah atau graf di atas adalah 2.5 Hz. Unitnya adalah dalam Hz. Kemudian kita terus ke soalan 3. Figure 5.21 shows a slinky spring being moved forward and backward at one of its end. So kita gerakkan spring tu ke depan dan ke belakang seperti dalam gambar rajah. Soalan tanya, what type of wave is produced? So kalau kita tengok, spring ini bergerak ke arah kanan. So the propagation of the wave is to the right. Okay, so propagation to the right. Then the vibration of the particle is moving or vibrating parallel to the propagation of the wave. Maksudnya getaran partikel di dalam slinky spring tu berada dalam keadaan selari dengan pergerakan wave atau arah wave. So jawapan untuk A, jenisnya adalah longitudinal wave. Kenapa jawapannya boleh jadi longitudinal wave? Sekali lagi, because of the vibration of the particles are the vibration of the particles are parallel to the propagation of the wave. So bila kita dapat tahu bahawa vibration particle tersebut parallel to the propagation of the wave, selari dengan pergerakan wave, maka jenis wave tu adalah jenis longitudinal. So dalam perkataan parallel ada huruf L, ada 3 L dekat situ. So itu adalah big clue untuk mulakan jawapan dengan L, iaitu longitudinal. Soalan B pula, soalan suruh awak tandakan X pada bahagian refraction. So dalam longitudinal wave ada dua bahagian penting, iaitu refraction dan compression. Refraction adalah kawasan yang di mana regangan berlaku. So dekat situ jawapan untuk B. Kemudian C,
minta awak cari apakah nilai wavelength ataupun panjang gelombang. So untuk cari wavelength ada dua cara khas untuk longitudinal wave. It is the distance between, awak boleh cari jarak di antara two consecutive dua yang berturut, two consecutive compression. Boleh cari jarak antara mampatan ke mampatan yang bersebelahan, ataupun boleh cari the distance between two consecutive rarefaction, jarak di antara dua regangan yang bersebelahan. So dia bagi maklumat dekat awak dekat sini. So saya tandakan C sebagai simbol compression dekat sini. So dalam tiga compression ni kita boleh nampak bahawa ia adalah jarak di antara tiga compression yang bersebelahan. Okay, kita nak compression to the next compression sahaja, consecutive. So ini adalah nilai lambda. Kalau dia bagi dekat sini 10 cm panjang tu, maka kita hendaklah mencari lambda dengan membahagikan 10 cm dengan 2. So 10 bahagi 2, kita dapat nilai lambda sama dengan 5 cm. Nilai lambda, frekuensi dan juga nilai speed of wave boleh dicari di dalam makmal menggunakan suatu alat yang dipanggil sebagai ripple tank. So di dalam ini adalah rupa bentuk ripple tank daripada tepi dan juga daripada belakang. So dalam ripple tank ni ada beberapa bahagian, iaitu water tank yang dibuat daripada perspek. Kita ada ripple generator, digital xenon stroboscope, mirror, glass screen and dipper. So bahagian yang kita nak tengok dekat sini yang lebih dekat lagi adalah bahagian dipper. So bahagian dipper lah yang menyebabkan apakah bentuk ataupun jenis wave yang dihasilkan. So dipper akan mencelup ke dalam permukaan air untuk membentuk gelombang. Kita tengok jenis-jenis dipper. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, ada dua jenis dipper, iaitu plane dipper. Jenis plane dipper ni adalah untuk menghasilkan plane wave atau gelombang sata. Manakala yang kedua, dipper jenis kedua adalah spherical dipper. Spherical dipper is used to produce circular wave, untuk menghasilkan gelombang membulat. So ada dua jenis dipper dekat sini. Okey, jom kita sambung pembelajaran dalam 5.2, iaitu damping and resonance. Apa itu damping dan apa itu resonance? Jom kita belajar sama-sama. An oscillating system that is displaced, yang ditolak, and then left to oscillate, dibiarkan untuk berayun without the action of external force, tanpa sebarang gangguan daripada luar, daya luar. It will oscillate at natural frequency. Ia akan berayun pada frekuensi asli. Okey, itu awak kena faham dulu. Sebarang benda yang awak ayun kemudian dibiarkan berayun, ia akan berayun pada frekuensi asli. So, soalan tanya, what happens to the amplitude of the oscillating system? Let's say kita ada satu setup dekat sini. Okey, kita gantungkan satu sachet, kemudian dalam sachet tu kita isikan pasir, kita tebukkan dia supaya pasir itu boleh turun ke kawasan black paper di bawah dia, kertas hitam di bawah. Now kita ayunkan dia dan kita nak tengok apakah kesan amplitude terhadap ayunan tersebut. Dan apabila kita buat graf ataupun kita tengok pada black paper tersebut, nilai amplitude-nya sentiasa berkurang dengan masa. Okay, jadi apa yang kita perhatikan adalah nilai amplitude ayunan tersebut adalah berkurang. Okay. Jadi amplitude yang berkurang itu adalah berkurang dengan masa, atau reduce by time, reduce with time. Okey. Ini juga membawa maksud semakin bertambah masa, semakin kuranglah nilai amplitude yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Now, apakah punca amplitude sistem tersebut berkurang? Ia adalah disebabkan oleh the system experiences a gradual loss of energy. Sistem tersebut sebenarnya telah kehilangan tenaga dan akhirnya finally the oscillation stop. Akhirnya ayunan tersebut akan berhenti.
Dan fenomena inilah yang dikenali sebagai damping. So, apa itu damping? Damping adalah fenomena di mana amplitude ayunan berkurang dengan masa. So, the amplitude of the oscillation decrease with time. Ada dua faktor atau punca kenapa suatu sistem tersebut kehilangan tenaga. Pertama adalah external damping yang disebabkan oleh geseran atau juga rintangan udara. Itu jenis yang pertama. Atau sesetengah sistem juga kehilangan tenaga disebabkan oleh internal damping, iaitu disebabkan oleh stretching and compression of the vibrating particles, regangan dan juga mampatan partikel di dalam sistem tersebut yang mengganggu oscillationnya. Secara ringkasnya, oscillating system kehilangan tenaga disebabkan oleh external dan juga internal damping. Tetapi dalam satu-satu fenomena damping, walaupun nilai amplitude ayunan tersebut berkurang, tetapi nilai frekuensinya sentiasa kekal. Macam mana tu? Jom kita tengok graf ni. Okey, kalau kita lihat di sini, nilai amplitude A1 sehingga A4 semakin lama semakin berkurang dengan masa. Okey, tetapi jika anda melihat pada bahagian period, iaitu masa yang diambil untuk membuat satu ayunan lengkap, iaitu nilai T, adalah suatu nilai yang sentiasa malak. Kalau daripada A1 ke A2 juga nilainya T, dari A2 ke A3 juga nilainya T, dan begitulah seterusnya. Jadi apabila satu-satu sistem itu mempunyai period yang sama, bermaksud nilai frekuensinya juga sama atau constant. Kita sebenarnya boleh mengatasi kesan damping ini dengan mengaplikasikan periodic external force, on the oscillating system. Kita boleh apply suatu daya luar secara berkala. Dengan mengaplikasikan external force secara berkala, kita boleh menggantikan nilai tenaga yang telah hilang semasa oscillation tersebut. Dan apabila kita buat sedemikian, kita panggil sistem ini ataupun oscillation ini berada dalam forced oscillation. Dengan kata lain, apabila kita apply periodic force to the system, kita mengaplikasikan suatu daya secara berkala dan menyebabkan sistem tersebut berayun pada natural frequency. Ini akan menyebabkan sistem itu mengalami satu fenomena yang dipanggil sebagai resonance. Semasa resonance berlaku, the system will oscillate at its natural frequency, akan berayun pada frekuensi aslinya, and the system also will oscillate at maximum amplitude. The sistem itu akan berayun dengan amplitude paling maksimum atau paling tinggi, paling besar. Okey, tengok contoh ni. Kita ada dua jenis tuning fork, P dengan Q. Apabila kita memukul tuning fork P, maka tuning fork P akan menghasilkan suatu bunyi atau wave yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli Q. Jadi apa berlaku kepada tuning fork Q? Tuning fork Q akan mengalami satu fenomena yang dipanggil resonance dan menghasilkan suatu bunyi yang bergetar ataupun getaran pada amplitude maksimum. Contoh yang kedua, jika kita ayunkan pendulum box X, now semua pendulum akan berayun, tetapi C akan mengalami amplitude paling maksimum. Kerana apa? Kerana C sebenarnya mempunyai panjang tali yang sama dengan panjang pendulum X. Ini menyebabkan C bergetar pada amplitude maksimum dan sebenarnya C telah mengalami suatu fenomena yang dipanggil sebagai resonance. Okey, resonance juga pernah berlaku di dalam kehidupan sebenar. Contohnya pada peristiwa Tacoma Narrow Bridge yang berlaku di USA, runtuh, collapse due to strong winds
which cause the bridge to oscillate with large resonance and amplitude. So disebabkan angin yang sangat kuat memaksa jambatan tersebut bergetar pada amplitude maksimum, okey, dan seterusnya mengalami suatu resonans yang sangat besar sehingga mana tidak dapat ditampung oleh bridge tersebut dan akhirnya runtuh. Untuk video boleh tekan link dekat atas ni. Peristiwa yang kedua yang berkait dengan resonans adalah The London Millennium Footbridge yang dibuka pada tahun 2000. Dan apa yang berlaku pada bridge tersebut adalah dia mengalami unexpected oscillation apabila seramai 2,000 orang pejalan kaki berjalan di atasnya. Apa yang berlaku sebenarnya apabila ramai sangat pejalan kaki yang berjalan di atasnya, ini menyebabkan frekuensi menyamai frekuensi asli jambatan tersebut dan menyebabkan jambatan tersebut mengalami ayunan yang amplitudenya bernilai paling besar dan telah mengalami resonans. Now, apa berlaku adalah jambatan tersebut berayun ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang kali. Dan resonans juga boleh digunakan untuk tuning musical instrument, contohnya gitar. So dalam awak bermain gitar pasti ada beberapa note atau key yang perlu disetupkan. So kita boleh guna tuning fork sebagai suatu alat untuk make sure nilai ataupun bacaan key atau note yang awak main tersebut adalah pada note yang betul. Sama je konsepnya, getaran tali tersebut akan bergetar pada natural frequency dan juga amplitude dia akan menjadi maksimum, dan dengan cara inilah kita menentukan sama ada key ataupun note sesuatu muzik tersebut adalah tepat. Kebanyakan tuner yang berada di pasaran sekarang adalah tuner elektronik tapi masih lagi menggunakan konsep resonance yang sama. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya dalam video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.